Assalamualaikum. Kita sambung balik semula pelajaran yang kita masih dalam tajuk pelajaran yang keempat. Okey, part yang kedua ataupun bahagian yang kedua. Okey, masih tajuk Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau sebelum ni kita dah belajar siapakah beliau ataupun pengenalan berkaitan dengan khalifah ini. Okey, jadi hari ni kita nak tengok perluasan wilayah Islam. Okey, dalam tajuk yang kedua ni, perluasan wilayah Islam. Maksudnya kita nak tengok mana kawasan bawah pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ni. Okey. Tahukah anda pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik terdapat ramai panglima perang. Terdapat ramai panglima perang pada zaman Khalifah Al-Walid ni. Okey. Dalam ramai-ramai tu, yang biasa kita akan dengar 5 ni. 5 orang kata top 5 ni. Okey, yang pertama belah kanan tu Musa bin Nusair. Bukan Nasir, Nusair. Okey, yang kedua bawah dia Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Yang ketiga tengah-tengah tu Muhammad Al-Qassam. Yang keempat atas Musalamah bin Abdul Malik. Dan yang bawah sekali Qatibah bin Muslim. Okey, itu adalah antara nama-nama panglima perang dalam pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kita akan tengok, kita tak tengok semua, kita tengok mana yang penting dan yang dinyatakan dalam kitab ni. Okey, siapakah dia? Okey, Tariq bin Ziyad. Okey, Tariq bin Ziyad ni ada kisah dalam kitab pada muka surat 26, perenggan yang kedua. Okey, pada tahun 91 Hijrah, Tariq bin Ziyad ni dah dihantar menjadi panglima perang di Afrika okey. Tariq bin Ziyad menjadi panglima perang lalu menghantar ke Andalusia, iaitu dekat Sepanyol, bersama dengan ribuan tentera laut yang lengkap. Okey, Tariq dengan tentera-tentera ni terpaksa menyeberangi selat untuk ke tanah besar di seberangnya. Okey, ada kisah dia sebenarnya. Kita baca dulu. Tariq bin Ziyad membakar kapal setelah mendarat di sebuah pulau supaya tenteranya tidak pulang dan terpaksa berjuang jua menentang musuh. Okey, ada kisah dalam tu. Okey, Tariq bin Ziyad ni dia ada strategi untuk capai kemenangan. Okey, bila dah sampai satu tempat, satu pulau ni, okey, dia bakar semua kapal. Dia bakar kapal dia ada tujuan. Ada sebabnya tak nak tentera-tentera dia ni berpaling tadah ataupun balik semula. Tak nak jadi perang, tak nak berlawan dengan musuh. Okey, jadi dia bakar. Okey, jadi nak ke tak nak, sebab dia dekat dalam pulau, dekat atas pulau. Jadi nak atau tidak, tentera-tenteranya terpaksa berjuang sampai kalahkan musuh. Jadi mereka tak ada pilihan lain melainkan menentang musuh sampai berjaya. Okey. Okey, ketika menyeberangi sungai, mereka berhadapan dengan tentera Rudrik. Dengan pertolongan Allah dan berkat keazaman mereka yang kuat itu, mereka telah berjaya. Maksud kat sini, tentera-tentera Tariq bin Ziyad ni berjaya menguasai kawasan Andalusia Sepanyol. Okey, seterusnya panglima perang yang Muhammad Al-Qassam. Okay, Muhammad Al-Qassam ni dihantar untuk menguasai atau menakluki wilayah-wilayah Hindustan, Nepal, iaitu dekat India. Okey, dalam muka surat yang sama juga 26. Okey, perenggan yang bawah sekali tu. Pada tahun 711 Masihi, Khalifah Al-Walid melantik Muhammad Al-Qassam mengetuai pasukan tentera laut untuk menyerang negeri Hindustan dari arah laut. Diserang melalui arah laut. Okey, pasukan tersebut berjaya membebaskan Sind dan Nepal dalam tahun yang sama. Maksud kat sini, dia menguasai India. Muhammad Al-Qassam. Kalau tadi Tariq tu Sepanyol.
seterusnya panglima perang yang bernama Qatiba Ibnu Muslim. Okey, dia membebaskan Turki, Sarai, Nashar dan Farghanah. Okey, angkatan tentera ni bukan saja bebaskan wilayah tersebut, ada lagi wilayah lain seperti Bahri. Okey, itu cerita panglima perang. Masuk kat sini bukan dia takluk bukan takluk satu kawasan saja, tapi dia nak peluaskan lagi kuasa-kuasa Islam. Jadi sebar luaskan. Kalau dengar cerita-cerita sejarah, pada zaman Bani Umayyah ni lah negara Islam mula tersebar dekat dekat macam-macam negara. India, Nepal, Spanyol, Turki dan sebagainya. Okey, jelas? Okey, kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya.